Assalamualaikum dan salam serakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 13 Januari 2021 bersama saya Fidai Hanan Sahni. Memulakan berita dengan situasi semasa banjir di Sarawak. Seramai 517 mangsa membabitkan 170 keluarga di Kuching, Serian dan Miri telah dipindahkan ke 9 pusat pemindahan sementara PPS banjir selepas rumah mereka dinaiki air. Menurut laporan dari Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana JPBN Sarawak, setakat jam 4 petang tadi, Kuching mencatat jumlah mangsa terbesar dengan seramai 476 mangsa dipindahkan ke 6 PPS. PPS terbabit adalah PPS Balai Raya Taman Desa Wira Lorong 10A 35 mangsa, PPS Dewan SK Matu Baru 80 mangsa, PPS Dewan Serbaguna Masyarakat Malihah 151 mangsa, PPS Shop House Lot Batu Kawah 59 mangsa, PPS SJK Chunghua 60 mangsa dan PPS Dewan Serbaguna Lorong 51 Desa Wira 91 mangsa. Mangsa banjir di Miri pula ditempatkan di PPS Balai Raya Kampung Batu 1 7 mangsa dan PPS Surau Darul Iman Tudan Fasa 2 13 mangsa, manakala 21 lagi mangsa di Serian ditempatkan di PPS Dewan Kampung Betong Kanawit. Masih dengan laporan banjir, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Sarawak sentiasa komited dan bersiap siaga dalam menghadapi fenomena banjir. Menurut pengarahnya Khairuddin Rahman, Jabatan Meteorologi MET Malaysia telah mengeluarkan makluman awal mengenai taburan hujan yang tinggi yang akan berlaku di Sarawak beberapa hari lalu disertakan dengan panduan siap siaga menghadapi fenomena itu. Pemakluman berkaitan dengan hujan lebat ini dah dikeluar lama dah. Saya ingat Met Malaysia dah ngeluar expected hujan yang akan berlaku, taburan yang tinggi, cuma kesediaan masyarakat sinilah. Sebab kita dah keluarkan langkah berjaga-jaga. I think 2 hari lepas kita dah keluar dalam surat khabar, keluar dalam media supaya waspada kepada perkara-perkara inilah. Dan agensi-agensi penyelamat lain akan memberi perhatian tambahan isu tersebutlah. Dalam pada itu, beliau turut menggesa masyarakat untuk terus bekerjasama dan berganding bahu untuk memudahkan pihak penyelamat membantu dan mengawal keadaan semasa. Kita perlu minta kerjasama daripada semua penduduk. Yang mana kalau kita lihat semalam pagi tadi pun saya melihat penduduk di kawasan teping Sungai Sarawak ni banyak kereta di atas jalan di kawasan tinggi. Dan juga kesiapsiagaan mereka telah pada dalam tahap yang cukup baiklah. Ini pentinglah bila kita melihat, bila kita dah tahu dua gandingan ini, taburan hujan yang begitu tinggi dan juga paras air laut, king tide yang dilaporkan adalah tempoh yang a bit critical lah untuk kita bersiap sedialah. Sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia pada Rabu mengeluarkan amaran cuaca buruk dan waspada dengan hujan lebat dijangka berterusan di beberapa kawasan di Sarawak sehingga esok 14 Januari 2021. MET Malaysia dalam kenyataan memaklumkan amaran cuaca buruk dengan hujan lebat berterusan diramal berlaku membabitkan Kuching, Serian, Samarahan dan Seri Aman. Manakala amaran cuaca waspada dengan hujan lebat dijangka berlaku di Betong, Serike, Sibu dan Mukah. Beralih ke laporan COVID-19. Kes di Sarawak meningkat kepada 1,740 kes selepas 166 lagi kes positif baru direkodkan pada Rabu menjadikan ia kes harian tertinggi di Sarawak setakat ini. Menurut Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, dalam kenyataan medianya hari ini, kes-kes tersebut dikesan di daerah Sibu, Miri, Kuching, Beluru, Bintulu, Belaga dan Samarahan. Sibu sekali lagi merekodkan kes terbesar dengan 94 kes, disusuli Miri 48, Kuching 15, Beluru 4, Bintulu 3, Belaga dan Samarahan masing-masing 1 kes. JPBN Sarawak turut memaklumkan daerah Kuching, Sibu dan Miri kekal berstatus merah dengan sejumlah 449 kes jangkitan tempatan dilaporkan di 3 daerah ini dalam tempoh 14 hari yang lepas. Manakala daerah Sebau kekal berstatus jingga dengan 21 kes, daerah Beluru, Dalat, Selangau, Sebau, Samarahan, Seri Aman, Bukit Mabong, Meradong, Bintulu serta Limbang juga kekal berstatus kuning dengan jumlah keseluruhan 34 kes jangkitan tempatan dilaporkan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Masih dengan perkembangan COVID-19,
Susulan peningkatan mendadak pandemik berkenaan yang melibatkan rumah-rumah panjang dan di kawasan luar bandar, satu mesyuarat berkaitan pelaksanaan SOP telah diadakan di rumah Jeffrey Irut, Lubuk Bukut Mukah pada Isnin. Menurut tuai rumah selaku pengerusi JKKK Rumah Panjang, Jeffrey Irut, mesyuarat tersebut menjurus kepada langkah-langkah penjagaan, keselamatan dan kesihatan penduduk. Tegasnya, penduduk rumah panjang buat masa ini dilarang pergi ke bandar, manakala orang luar mahupun ahli keluarga juga tidak dibenarkan balik ke kawasan rumah panjang tanpa urusan penting. Penduduk juga diminta mematuhi semua SOP yang ditetapkan oleh KKM seperti menjaga jarak sosial, kerap membasuh tangan dan memakai topeng muka. Dalam pada itu, Jabatan Kebajikan Masyarakat Bahagian Miri telah menghantar bantuan bekalan makanan sebanyak 396 pek kepada 168 orang di Rumah Emah Sungai Liam Bakong pada Isnin. Ia berikutan daripada hasil siasatan PKB Miri bahawa terdapat 5 individu daripada rumah tersebut dikesan telah menghadiri upacara pengebumian di Rumah Langi Pasar Siong Sibu. Sebagai langkah kawalan dan pencegahan, arahan Sekatan Pergerakan telah dilakukan ke atas penghuni Rumah Emah Sungai Liam Bakong berkuat kuasa 11 Januari 2021. Selanjutnya, operasi pengesanan kes aktif COVID-19 melibatkan seramai 90 kaki tangan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah dijalankan di Kampung Serikin Bau pada Rabu. Dr. Winnie Joni dari Pejabat Kesihatan Bau ketika ditemui berkata, operasi dijalankan berikutan kemasukan ramai pendatang tanpa izin parti ke Kampung Serikin. Tujuan kita buat saringan hari ini adalah untuk sebagai surveillance and monitoring. Salah satu adalah trigger factor hari itu kenapa kita buat adalah banyak kemasukan parti lah melalui jalan di Serikin border. So hari ini kita mula tadi lebih kurang 8.30 pagi. Dan 12.30 kita dah tamat, kita berjaya bersaring lebih kurang 560 penduduk Kampung Serikin termasuk dengan anggota di sempadan Bau. Menurut Dr. Winnie lagi, saringan dilaksanakan susulan arahan dikeluarkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak selepas mesyuarat yang diadakan bersama Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak pada minggu lepas. Katanya, saringan kali ini dijalankan dengan kolaborasi KKM iaitu Pejabat Kesihatan Daerah Bau bersama Pejabat Kesihatan Daerah Kuching, Pejabat Daerah Bau, Majlis Daerah Bau, Angkatan Pertahanan Awam APM Daerah Bau, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPBM Daerah Bau serta Ibu Pejabat Polis Bau. Sekian edisi malam bersama saya Fidai Hanan Sahni dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin, orang ramai dinasihatkan supaya tidak memandang ringan ancaman akibat banjir bagi mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini. Salam UKAS.